Pernahkah anda dengar tentang makhluk bernama Al-Hin? Ia dikatakan wujud berjuta tahun sebelum Nabi Adam. Al-Hin dikatakan mempunyai sifat sama seperti manusia, cuma bezanya mereka mempunyai sayap di belakang badan mereka. Pertama kali saya dengar tentang Al-Hin apabila kawan sekerja memberitahu tentang kewujudannya. Dia memberitahu tentang satu artikel dia baca mengenai seorang ustaz yang bertemu dengan makhluk Al-Hin. Berikut merupakan cerita dari artikel mengenai Al-Hin. 2 minggu yang lalu, saya didatangi sepasang suami isteri dan seorang anak lelaki di Ridam. Pesakitnya adalah anak lelaki mereka. Dari perbualan sebelum rawatan, si bapa menceritakan bahawa sudah banyak tempat sudah dikunjungi. Boleh dikatakan hampir setiap perawat yang muncul dalam ekspos mistik dan rancangan alam gaib sudah dibawa. Semuanya belum ditemui penawarnya. Luahan tersebut membuatkan saya tersenyum. Lantas, saya katakan pada mereka sekeluarga bahawa mungkin masih belum ada rasi ubat. Kalau dah jodoh ubat dengan penyakitnya, insya-Allah, sembuhlah penyakitnya. Simptom gangguan pada pesakit hanya berlaku pada malam hari, iaitu ketika waktu bulan mengambang sahaja. Pada waktu tersebut, pesakit akan merenung bulan kemudian menangis. Begitulah yang berlaku setiap bulan. Maka, saya ambil pendekatan segera dengan teknik scan dan hampa kerana tidak dapat mengesan sebarang jenis gangguan pada lelaki tersebut. Hairan sungguh. Lelaki tu nampak normal je. Lama saya duk termenung ketika berdepan dengan situasi tersebut. Saya teringat pada Allahyarham Tok Nah ketika berhadapan dengan kes yang hampir sama. Kata beliau, mungkin badan tengah kotor. Akibatnya, konsentrasi tiada. Kan sunat kalau bersih. Apatah lagi kalau harum semerbak. Lalu, saya minta izin pada pesakit untuk berehat sebentar. Sebenarnya, saya ingin mandi kerana baru teringat. Saya baru saja selesai mengelap kipas shilling sebaik sahaja keluarga pesakit tiba di Ridam. Selepas mandi, saya pakai wangian agar diri harum semerbak. Setelah itu saya ke ruang rawatan untuk menyambung tugas rawatan. Ketika duduk berhadapan pesakit, tiba-tiba pesakit tersebut berkata, wanginya lama dah tak bau macam ni. Kamu pakai minyak wangi apa ni? Kelihatan suara pesakit berlainan. Maka saya yakin, ketika itu, pesakit sedang kerasukan. Saya pun berkata, minyak atar 1001 malam. Tak pernah bau ke? Pesakit itu berkata lagi, pernah. Tapi dah lama tak bau macam ni. Masa kat Andalusia pernah le. Harum betul baunya. Boleh bagi aku sikit? Saya pun menjawab, boleh. Tapi kena kerjasamalah. Setakat minyak wangi, apalah sangat. Seraya itu dia tersenyum dengan kata-kata saya. Pesakit itu berkata lagi, boleh, tapi aku tak suka orang berlagak. Kalau kamu boleh cakap dengan aku elok-elok, tanyalah apa kamu nak. Dengan nama Allah, aku tak akan tipu. Kemudian saya pun menjawab, tak baik kamu main sumpah-sumpah macam tu. Nanti makan sumpah baru tahu kamu ni jen Islam ke? Pesakit itu menjawab, kenapa aku nak takut? Aku cakap jujurlah ni. Memang aku sembah Allah, tapi aku bukan Islam.
Saya pun bertanya lagi, sembah Allah tapi bukan Islam. Agama apa kamu ini? Pesakit itu menjawab, agama monoteisme. Saya kehairanan dan bertanya, agama apa tu? Pesakit terus menjawab, agama yang satulah. Tuhan hanya satu yakni Allah, tak sekolahkah? Saya terkesima dan terus berkata, kamu jangan main-main pasal agama ni. Masa tu tangan kanan dah diangkat, rasa nak lempang jah. Pesakit lalu menjawab, aku tak tipulah, aku bukan jin, syaitan atau malaikat, aku Poppy, nama aku Mizari. Tangan saya tak jadi diangkat. Terasa hendak tahu pula apa cerita berikutnya. Saya terus bertanya kepada pesakit tersebut, Poppy, makhluk apa tu? Pesakit itu menjawab, wahai hamba Allah, banyak lagi rahsia Allah yang kamu belum tahu. Bukan semua rahsia boleh dicapai dengan akal manusia. Saya seraya berkata, ceritakan, aku nak tahu. Pesakit itu kemudian menceritakan kisahnya, aku wujud sebelum kaum jin diciptakan lagi. Sebelum banyak puak kami dibinasakan Allah kerana kesalahan kami sendiri. Kemudian dia menangis teresak-esak. Pesakit itu menyambung lagi, puak kami dah kurang dari 1000. Mungkin kerana kesalahan yang kami lakukan, kami tidak diizinkan Allah untuk melahirkan zuriat kami. Terduduk saya mendengar cerita si Mizari. Baru saya teringat akan sebuah buku yang dibaca karangan Isa Daud. Cerita yang diberitahu menepati penerangan yang diberitahu dalam buku tersebut. Kemudian saya bertanya lagi, kalau begitu, betulkah nama golongan kamu ini adalah Al-Hin? Seraya itu dia mengangguk. Pesakit itu berkata, Al-Hin adalah nama makhluk. Kami hidup berpuak-puak. Aku dari puak Poppy. Ada lagi musuh puak aku, iaitu Neanderthal. Nama puak lain banyak, tapi aku dah lupa. Saya terus bertanya, apa yang puak kamu buat sampai Allah murka? Dia terdiam sejenak. Pesakit itu menjelaskan, apa yang kamu tengok kemaksiatan dan kerosakan manusia hari ini, skim yang kami buat dulu. Tapi hari ini aku tengok, kerosakan manusia lagi hebat dari apa yang kami lakukan dulu. Saya kemudiannya bertanya lagi, wahai makhluk Allah, aku tiada kuasa untuk lakukan apa pun pada kamu kecuali dengan izin Allah. Tapi boleh aku tanya, kenapa aku tak dapat skin kau tadi? Mana kau menyuruh? Pesakit itu menjawab, aku tak pergi mana-mana. Memang dari tadi aku dalam badan ni. Jangan kau kecil hati pula. Setakat ini, dengan izin Allah, puak aku belum dapat di-scan mana-mana perawat pun ketika mereka berubat. Mungkin kerana ada sebab yang kau dan aku sendiri belum tahu kecuali Allah. Saya bertanya lagi, dah tu, sekarang ni kamu boleh bercakap dengan aku, macam mana pula tu? Pesakit itu menjawab, itu kerana aku sendiri yang nak bercakap dengan kamu. Bukan semua tahu aku suka manusia. Aku nak duduk dengan kamu boleh? Kalau kamu izinkanlah. Saya terus berkata, tak payahlah. Aku selesa dengan sesama manusia. Kamu tak marahkan? Pesakit itu berkata, taklah. Buat apa aku nak marah? Kamu ada hak atas diri kamu. Saya bertanya kepada pesakit itu, boleh kamu bagi sebab kenapa kamu duduk dengan budak ni? Pesakit itu menjawab,
sebab dia kasih aku duduk dengan dia." Dari badan pesakit tersebut, Mizari menceritakan penemuannya dengan budak tersebut ketika dia berjumpa di sebuah pusat rekreasi di selatan tanah air. Katanya lagi, budak tu tak takut dengan dia. Cerita tersebut disahkan bapanya. Memang anaknya ada mengikuti kursus kadit di tempat tersebut. Saya terus berkata, "Wahai makhluk Allah, aku bukanlah di kalangan orang alim untuk mendakwah kamu. Tapi sudi tak kalau kau masuk Islam?" Pesakit itu menjawab, "Maaf, aku masih yakin dengan agamaku. La ikrah hafidin kan." Saya berkata lagi, "Memanglah. Tapi agama akhir zaman kan Islam. Kalau kamu menyembah Allah, kenapa tidak kamu ikuti agama akhir zaman ni? Agama yang disuruh dan dijamin Allah." Pesakit itu menjawab, "Aku tahu, tapi aku bukan dari jin dan manusia. Tiada satu pun nama kaum aku dalam Al-Quran." Lalu dibacakan ayat surah Az-Zariyat 56. Maksudnya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Jadi, aku yakin dengan pegangan aku sekarang. Aku tidak pernah menduakan Allah. Tidak ada apa yang mampu saya katakan padanya." Keluh saya bila mendengar hujahnya melalui pesakit itu. Saya kemudian berkata, "Kalau begitulah kata kamu, tiada apa yang mampu aku katakan lagi. Tapi, dengan nama Allah, boleh tak kamu keluar dari badan anak ini? Kesian aku tengok mak bapa budak ni. Kamu tak rasa kesian ke?" Pesakit itu berkata, "Kesian juga. Banyak juga le duit diorang habis pergi berubat. Demi Allah, aku memang nak keluar, tapi belum masanya lagi." Saya bertanya lagi, "Dah tu, bila agak-agak kamu masa tu sampai?" Pesakit itu menjawab, "Sekarang. Tapi dengan syarat." Saya bertanya lagi, "Apa syaratnya?" "Kalau boleh mensyirikkan, aku tak nak le." Pesakit itu menjawab, "Aku nak salam kedua mak bapak budak ni. Aku nak minta maaf sebab susahkan diorang. Lepas tu, aku nak kau doakan agar Allah pendekkan nyawa aku, boleh?" Saya pun berkata, "Syarat yang pertama tu insya-Allah, boleh." Kedua ibu bapa pesakit mengangguk sama. Tapi, pelik le dengan syarat kedua tu. "Kenapa?" Pesakit itu berkata lagi, "Ada tak bapa budak ni cerita perangai pelik anaknya ni masa sakit tadi?" Saya bertanya lagi, "Yang mana? Yang suka tengok bulan mengambang tu ke?" Pesakit itu menjawab, "Yelah. Kamu tak nak tahu kenapa aku suka tengok bulan?" Saya terus berkata, Kenapa?" Pesakit itu berkata, "Aku tengah kira umur aku letu. Kiraan masa aku sama macam kalendar Islam. Puak kami mana pakai kalendar Masihi." Saya pun berkata, Oh. Tapi kau tak jawab lagi soalan kedua tu." Pesakit itu menjawab, "Sabarlah, maksud aku kira umur untuk tahu hayat aku. Dah lama sangat aku hidup. Sunyi betul hidup aku. Aku nak kamu doakan agar Allah pendekkan hidup aku sebab aku dah hidup lama sangat." Saya bertanya lagi, Oh, macam tu. Berapa dah umur kamu?" Pesakit itu berkata, "Sikit je. Baru 4,130,000 tahun." Saya terkejut lalu berkata, "Mak, lamanya kau hidup.
Pesakit itu berkata lagi, "Betul. Sebab tu aku nak kau doakan aku." Saya lalu menjawab, "InsyaAllah, kalau itu yang kau nak. Tapi, aku nak tanya soalan terakhir ni. Boleh?" Pesakit itu berkata, "Tadi kata suruh aku keluar. Ni makin banyak tanya pula ni." "Ha? Apa dia?" Saya pun berkata, "Boleh tak aku tengok kamu? Rasa nak tengok je diri kamu tu." Pesakit itu menjawab, "Boleh dengan izin Allah. Kau baca surah Al-Kautsar 1000 kali sebelum tidur. Minta pada Allah nak tengok aku. Bukan aku yang izin. Allah yang izin. Sekarang, boleh aku keluar?" Saya pun menjawab, "Dipersilakan wahai hamba Allah. Moga kamu tergolong dalam orang-orang yang beriman." Sebelum dia keluar, dia mencium tangan kedua ibu bapa pesakit dan meminta maaf pada mereka. Sekitar 5 minit selepas itu, pesakit tersedar. Kelihatan penat dan lelah yang dialami akibat tenaga tubuh yang diguna oleh makhluk lain. Hanya sebagai syarat asas rawatan, saya bekalkan air dan 5 ruqyah untuk dibuat mandi dan minuman di rumah. Pesakit pulang selepas itu. 3 hari kemudian, bapa pesakit menelefon saya dan mengatakan anaknya sihat sepenuhnya. Dia mengajak saya ke jamuan doa selamat di rumahnya sebagai tanda kesyukuran dan nazar yang diniatkan. Saya juga telah mengamalkan apa yang dikatakan oleh Mizari. Alhamdulillah, saya dapat melihat parasnya. Badannya berbulu putih, berwajah manusia yang tampan dan bersayap. Wallahu alam. Mungkin itu mainan mimpi. Demikianlah kisah mengenai makhluk Allah yang bernama Al-Hin. Semoga perkongsian ini bermanfaat buat anda. Sebagai tanda sokongan anda terhadap kami, mohon untuk subscribe channel YouTube kami ini agar dapat kami membawakan kisah yang lebih banyak lagi. Sekian, terima kasih.